أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 2 atau 3 minggu lepas, kita mulakan kelas yang pertama berkaitan dengan Fanul Ilqa' wal Khatabah, seni penyampaian dan juga pengucapan awam, yang mana ini berkaitan dengan yang pertama, Ustaz sebut tentang 5 perkara asas kerangka di dalam penyampaian bahasa Arab. Yang pertama bukan bahasa Arab saja, malah penyampaian yang untuk Dr. Tariq Sawidan punya susunan silibus dia. Yang pertama adalah berkaitan dengan at-takhtit, yakni perancangan. Yang kedua al-i'dad, persediaan. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan at-tasalsul, yakni pola. Dan yang keempat baru al-ilqa'. Dan yang kelima adalah at-taqyim, evaluation. Yang mana yang Ustaz dah mula buat pada antum sekarang, evaluation ni, at-taqyim. Disebabkan Ustaz, kalau boleh kita nak selarikan 5 perkara tersebut. Dalam kita belajar sebelum ni pada at-takhtit, kemudian yang kedua adalah al-i'dad, kemudian yang ketiga adalah at-tasalsul. Semua tu Ustaz nak kalau boleh berada dalam antum belajar 3 perkara tersebut dekat al-ilqa' dan juga at-taqyim berjalan juga dalam masa yang sama. Jadi Ustaz boleh ilqa' itu adalah daripada antum, kemudian at-taqyim daripada Ustaz. Daripada Ustaz sendiri at-taqyim. Jadi sebelum ni kita dah ambil tentang yang pertama berkaitan dengan at-takhtit, iaitu al-hudur, iaitu para hadirin. Kita dah tahu yang kita kena detailkan kita punya hadirin. Selepas daripada hadirin itu, datang pula perkara yang kedua yang tidak kurang pentingnya juga adalah al-ahdaf. Al-ahdaf pada muka surat 41. Nanti siapa yang ada ni, siapa yang ada salinan dia yang dah photostat ataupun print, boleh buka. Jadi dia tak banyak sangat poin sebenarnya. Jadi Ustaz pun nak terus fokus kepada muka surat yang 43, iaitu berkaitan dengan katanya haddid ahdafak. Tentukan hadaf-hadaf kamu. Hadaf-hadaf, dia kata hadaf-hadaf. Kita cakap hadaf je tadi. So dia kata kenapa hadaf-hadaf? Kenapa ada jamak dekat sini? Kerana hadaf yang dilihat adalah ada 3 perkara yang tak lari ada pada seorang penyampai ketika dia menyampaikan sesuatu dalam satu majlis. Yang pertama adalah ahdafun 'ammah, iaitu tujuan yang umum ataupun tujuan yang utama. Yang kedua adalah ahdafun khassah, iaitu tujuan yang lebih khusus. Dan yang ketiga adalah ahdafun khafiyah, tujuan yang tersembunyi ataupun tujuan yang tersirat. Jadi yang tersuratnya adalah umum dan juga khusus. Ada yang ketiga adalah hadaf yang tersirat. Apa itu hadaf umum? Dalam satu organisasi, lah, biasanya dia akan ada visi dan juga misi. Itu adalah matlamat dan tujuan dia. Tujuan kenapa dia menubuhkan sesuatu organisasi, dia mesti ada benda yang dia nak capai. Jadi yang pertama dia letakkan visi. Yang kedua dia letakkan misi. Jadi kalau macam contoh sebuah sekolah, dia kata visi utama adalah untuk melahirkan pelajar yang cemerlang. Jadi misi dia contohnya memastikan pelajar dapat straight A contoh dalam SPM. Memastikan pelajar cemerlang juga dalam kurikulum dan juga lain-lain. Kata ni aktiviti dia. Jadi bila semua tu digabungkan, akhirnya mencapailah satu sifat pelajar yang cemerlang, yang mana ianya merupakan tujuan utama penubuhan organisasi ataupun sekolah tersebut. Jadi macam kita punya penyampaian pun kena ada juga misi dan juga visi. Visi dia lebih umum, iaitu dah sebab dipanggil visi, iaitu tujuan utama. Kemudian tujuan yang khusus iaitu misi. Misi ni adalah mission. Kita punya tujuan yang kita buat, aktiviti yang kita buat untuk mencapai visi yang last kali mencapai matlamat umum. Sesuatu, kalau macam kita cakap sekarang tentang majlis kita lah, matlamat umum tentang kita punya majlis. Jadi hadaf umum, Ustaz buat contoh dalam satu majlis, kalau kita buat macam contoh Ustaz buat sebelum ni berkaitan dengan haid.
Iaitu ustaz sebagai contoh, ustaz buat satu daurah, satu majlis ilmu berkaitan dengan hukum haid. Jadi para yang hadirin yang hadir, majoriti sudah tentulah yang akan hadir adalah kaum hawa, wanita. Jadi ustaz pun dah tengok background yang berkaitan dengan hadirin. Jadi sekarang ni ustaz nak menentukan hadaf. Jadi hadaf umum ustaz adalah bila majoriti mereka yang datang tu untuk mendengar bab berkaitan haid. Jadi matlamat tujuan umum utama ustaz adalah memastikan semua peserta bila keluar mereka mendapat kefahaman yang umum tentang haid. Apa itu dan ahdafun khassah adalah apabila kita nak mencapai yang utama, kena ada misi yang khusus. Contohnya, kalau saya cakap yang utama tadi, ustaz nak bagi semua hadirin itu faham tentang haid. Jadi yang misi pula adalah memastikan mereka faham apa itu definisi haid. Mereka faham apa itu jenis-jenis darah haid sebagai contoh. Mereka faham tempoh haid yang mana mungkin akan berlainan dengan yang lain, dia punya permasalahan dan semua permasalahan yang berkaitan dengan haid. Jadi semua itu apabila digabungkan akhirnya mencapai tujuan utama, iaitu memastikan semua hadirin apabila keluar daripada majlis mereka memahami secara umum tentang perkara bab haid. Ahdafun khafiyah iaitu tujuan yang tersembunyi ataupun tersirat, ada pelbagai. Dia berbeza, dia subjektif, berbeza mengikut penyampai itu sendiri. Ada orang macam, kalau sebab situasi ustaz tadi contoh, yang datang tadi majlis ustaz majoritinya kaum hawa. Ustaz pula sebagai penyampai, dan ustaz ni sebagai contohnya kena pula situasi ustaz bujang. Ustaz contoh ustaz nak cari calon. Ada seorang dalam ramai-ramai tu, ada seorang calon yang ustaz rasa ustaz berkenan. Jadi ustaz pun sebenarnya tujuan umum adalah untuk mendapat untuk menyampaikan maklumat tentang haid. Hatta yang misi pun dia tak lari pada tajuk utama. Tiba-tiba sampai dekat hadaf, tujuan yang khusus, tujuan yang tersembunyi, tersirat, lari sikit daripada yang utama, iaitu ustaz nak bila ustaz bagi penyampaian tu nampak macam hebat, supaya calon yang ustaz kononnya ustaz minat tu, dia pun tertarik pada ustaz. Sebagai contoh je. Jadi jadi bab berkaitan dengan hadaf khafiyah ataupun hadaf yang tersembunyi, tersirat ni, dia berbeza mengikut orang. Contohnya ustaz cuba audition, ustaz masuk audition berkaitan dengan nak jadi mutawif. Sebab ada setengah agensi umrah, apabila dia nak hire orang jadi mutawif, dia macam buat satu majlis, dia buat macam satu uji bakat, yang mana penceramah tersebut, dia kena buat satu ceramah, dia kena bayangkan dekat depan dia ada jemaah umrah, jadi dia kena bagi penyampaian berkaitan dengan umrah ke, berkaitan dengan contoh, berkaitan dengan Jabal Uhud ke, berkaitan dengan apa-apa yang berkaitan dengan umrah, ataupun berkaitan dengan keberadaan kita dekat tanah suci sebagai contoh. Jadi bila ustaz bagi penyampaian tersebut, of course lah tujuan utama ustaz bagi ceramah tersebut adalah untuk bagi orang faham secara umum tentang hukum umrah sebagai contoh. Dan misi dia adalah ustaz pastikan mereka memahami definisi umrah, memahami segala permasalahan yang ada dekat dalam umrah untuk mencapai tujuan yang utama. Sampai dekat tujuan yang tersirat, rupa-rupanya ustaz bagi ceramah tu supaya ada salah seorang daripada yang menilai ustaz tu, dia rasa macam, baguslah dia ni, penyampaian dia bagus. Akhirnya dia pun terima untuk ustaz jadi dia punya mutawif, sebagai contoh. Jadi itu tujuan tersembunyi. Boleh jadi dia ikut flow kita punya khutbah, kita punya penyampaian, boleh jadi dia lari terus, dia ada tujuan lain. Dan kata Dr. Taurik kat sini, dia kata tidak ada masalah, la haraja fi dhalik, tidak ada masalah, sebab setiap orang mesti ada tujuan tersendiri dia. Itu tujuan umum yang mana berkongsi dengan orang lain. Tapi tujuan tersembunyi ni perkara yang dia sendiri dia nak capai. Aku ada benda aku nak capai ni. Contohnya dekat dalam majlis tu, dia tengok waktu dia bagi ceramah, ustaz ada.
Contoh antum nanti dah besar. So, antum tengok dalam majlis antum ustaz ada. So antum bila bagi penyampaian, nak pastikan ustaz rasa bangga kan dengan penyampaian saya. Jadi saya buat yang terbaik sebagai contoh. Jadi benda tu lagi sikit daripada tujuannya yang khusus. Jadi tujuan semua Dr. Taurik kata sangat penting. Dan hatta pengalaman ustaz sendiri pun, bila kita buat satu orang kata takhtit, satu perancangan yang khusus berkaitan dengan hadaf tujuan kita, bila benda tu ustaz buat blueprint, ustaz buat salah satu tujuan dia apa, fokusnya apa, ada permasalahan apa-apa tak yang aku nak selesaikan dalam majlis ni. Jadi bila benda tu semua settle, akhirnya penyampaian ustaz jadi sangat lancar, mudah. Ustaz tak kalut lagi. Hatta kalau ustaz lagi pun, ustaz lagi tu ada tujuan lagi pada tajuk, tapi ada tujuan tersendiri untuk membantu memahami tujuan untuk tajuk yang asal. Jadi ustaz lagi sikit, ustaz balik semula. Tapi kalau ustaz tak fokus ataupun ustaz tak ready dalam bentuk kata ni tujuan, ustaz tak buat perancangan awal tentang tujuan, kenapa ustaz buat ustaz nak bagi ceramah ni, kalau ustaz tak buat dia punya tu, ustaz akan kadang-kadang lagi tajuk tu jauh. Hatta sehinggakan menjadikan orang yang mendengar dia tak faham apa sebenarnya Ustaz Muhammad nak sampaikan ni. Betul tak? Okay, jadi tajuk hari ini adalah berkaitan dengan hadaf saja. Ustaz nak buat ringkas je hari ini. Seringkali mungkin sebab tajuk dia pun memang ringkas je. Jadi insya-Allah dalam masa yang terdekat Ustaz akan upload pula video tentang penilaian Ustaz terhadap video yang telah antum hantar. Dan kalau boleh semualah hantar. Jangan seorang dua je ataupun sekerat. Sebelum ni 20 orang. Terus sekarang ni Ustaz tengok lebih kurang 11 orang je hantar. Dah tinggal separuh. Lepas ni aktiviti yang kemudian pula tinggal 5 orang je. Jadi kalau boleh semua orang ambil cakna terhadap aktiviti yang Ustaz ni. Benefit untuk antum juga pada masa akan datang. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.